mai kuliah subuh, kira gaya tu. Kan? Ada orang mai kuliah subuh tak boleh, tak nak masa nak mai kuliah subuh. Kan dia kata saya tak ada lah, sehari pukul 8 ada meeting di KL. Ni saat 6.30 dah naik flight lah. 7 suku nak turun lah di KL tu. Breakfast, lepas tu nak kena pergi meeting lah. Tak nak sehari lambat, ni nak ambil projek 2 juta. Saya tak ada nak, tak pernah ada masa nak main kuliah subuh. Dia kaya kot lain, tapi dia tak kaya dari sudut masa. Dan sebab tu kaya ni makna apa? Dalam agama kaya ni makna apa tuan-tuan? Kaya ni maksud dia merasa cukup. Orang yang kaya dia berasa cukup, dan orang miskin tak pernah cukup, betul tak? Orang miskin kalau dia satu hari kena belanja RM50, dia ada RM30, ya, dia cukup atau tak cukup? Tak cukup. Jadi kalau satu orang kaya yang tak pernah rasa cukup dengan harta dunia, dia hakikat dia kaya ke miskin? Saja tanya kat hangpa ni bagi aktif sikit. Kan? Kaya ke miskin? Ni miskin. Kan? Kalau dia kaya tapi dia tak pernah rasa cukup, dia tamak dengan nikmat dunia sehingga dia lupa pada kehidupan akhirat. Dia tamak dengan kehidupan dunia sehingga dia tak buat apa yang Allah dan Rasulullah suruh. Dan lebih parah bila mana kita tegur, dia kata apa? Tak, kubur ahang jaga, kubur aku jaga. Kan? Lebih parah kalau kita tegur, dia saman kita. Oh, yang tu parah. Kan? Tu suruh kacau aku nak buat apa aku memang suka. Hang jangan duk rasa hang bagus sangat tak mana. Kita tegur nasihat, dia kata apa? Tak, hang jangan duk buat kerja Tuhan. Nak kerja Tuhan tu dia turun hukum. Kerja kita manusia bagi teguran. Kan? Jadi kita sebenarnya buat kerja kita, tapi dia kata apa? Tak, jangan buat kerja Tuhan. Saya tahu apa saya buat. Yang ni lah kezaliman yang satu orang tu tengah buat dekat diri dia sendiri. Kan? Sebab tu kita kalau marah dekat satu orang, kita kena marah kerana penderhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata apa? Muhasabahlah diri kita masing-masing. Siapa orang yang kita sayangi? Adakah mereka golongan yang beriman, mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri kepada Allah, atau mereka golongan yang menyekutukan Allah dan mengingkarinya? Dan kita nak suka kat satu-satu orang ni, kita nak sayang kat satu-satu orang ni, kita kena cek dulu. Kita sayang kat siapa? Kita suka kat siapa? Kita ikut siapa dia? Adakah orang yang kita ikut tu adalah orang yang mentauhidkan Allah? Kan? Sebab tu ada orang dia suka pibo gamak-gamak para alim ulama. Kan? Kita tengok dia pergi setengah-setengah tempat tu, dia bubuh, dia gantung ulama ni mai gamak, ulama ni mai gamak, ulama ni mai gamak. Ada orang dia marah, dia kata apa duk pibo gamak-gamak tok-tok guru alim ulama, seolah-olah macam duk pergi mendewa-dewakan depa pula. Tak, bukan mendewakan pun. Kan? Dia sebab apa? Kadang-kadang bila kita tengok satu orang yang dia ni adalah orang yang dekat kepada Allah, akan mengingatkan kita pada Allah. Kan? Sebab tu Nabi pesan apa? Nak kawan dengan, Nabi buat perumpamaan, kawan dengan orang yang jual minyak wangi. Kita pun dapat wangi juga. Kalau kita kawan dengan orang yang tukang besi, kita dapatlah bau busuk besi. Kan? Sebab tu kadang-kadang kawan ni penting. Dalam ilmu psikologi pun dia kaji, dia kata kalau kita kawan dengan satu orang lebih daripada 5 tahun, ada potensi kita ikut perangai orang tu. Kan? Tak percaya tuan-tuan buat muhasabah sikit. Kita kahwin dengan bini kita berapa lama lah? 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tak boleh lari. Mesti akan ada satu perangai bini kita yang main kat kita, ada satu perangai kita yang pergi kat bini kita. Cuba cek. Ada satu tabiat makan yang bini kita makan yang kita tak pernah makan, kita nanti ikut. Dan ada tabiat makan yang kita makan yang bini kita tak pernah makan, dia pula nanti ikut. Pasal apa? Dia berkawan dengan satu orang tu, dia pasti akan terpengaruh dengan orang tersebut. Sebab tu penting kita kena pilih siapa yang akan jadi kawan kita. Kita penting kita kena pilih siapa yang kena jadi kita punya idola. Kan? Kita suka kat siapa? Kita pilih siapa yang jadi contoh dalam kehidupan kita. Kan? Benda tu penting. Dan dia kata apa? Malang sekali sekiranya terdapat orang Islam yang mengasihi dan memuja golongan yang memusuhi Allah, iaitu individu yang menyembah selain daripada Allah. Malah lebih malang lagi si Muslim tersebut akan bersama-sama pujaannya yang mati dalam syirik di neraka kelak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi di atas.